بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, khususnya pada seluruh tuan kuasa, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kami syukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi kita dipanjangkan umur, diperahkan rezeki, diberi kesihatan, diberi kesihatan, diberi keazaman, dan dipilih oleh Allah Taala dapat bersama hadir ke rumah Allah ini, dapat bersama menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, dapat bersama membuktikan diri kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di kalangan sahabat yang tak dapat hadir, sukar untuk bergerak, sukar nak naik motor, sukar nak naik kereta, nak ke masjid, walaupun ada kelapangan, walaupun ada kemudahan. Jadi Allah pilih kita, syukurlah atas pemilihan, atas anugerah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan teruskan kuliah kita Fathul Mu'in. Jadi pihak masjid, saudara Cik Mazlan dan juga seluruh jemaah masjid lah, kita dah beli kitab, kitab Fathul Mu'in. Ini dalam tulisan Rumi kan, tak apalah, 2017 baru cetakan ni, 3-4 tahun 5 tahun. Jadi saya tengok sekali masa lalu memang adalah sedikit tukar bahasa, uslub ataupun gaya bahasa moden kan. Yang kitab ni orang haji kita ni kitab lama kan, kitab kuning kata. Kitab kuning ni, kitab kuning hancur. Ni dah moden ya. Tak apalah, yang dah beli tu teruskan je lah. Kira sebab apa, yang penting kita nak ambil isinya kan, isi kandungnya dia olah. Kalau ikut Syekh Zaid bin Aziz Al-Barbari tulisan dalam bahasa Arab kan, diterjemahkan Ustaz Muhammadi ni. Jadi kalau ikut Arabnya lagilah kan, dan lagilah kita kena rujuk pada terjemahan. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi, pasal pertama kan, pasal kedua, dan kemudian ditulis pula dalam bahasa Rumi dengan uslub ataupun gaya bahasa baru kan. Jadi tak apa, insya-Allah kita. Tapi seronoknya kalau tuan-tuan ada kitab lagi afdal kan, baca sama kan. Nampak boleh kita bincang sama-sama apa yang kekurangan, apa yang kita boleh bahaskan pada setiap kali kita punya kuliah kita, insya-Allah. Tapi jadi untuk itu tuan-tuan yang ada kitab baru ni, ada kita dalam kitab lama ni muka surat 52. Apa dalam ni pun muka surat 54. 54 kalau yang kitab Jawi jadi muka surat 53 kan. 53. Okey. Jadi insya-Allah kita akan buat bacalah dalam kedua alam. Saya ingat ni Ustaz Alin, Ustaz Alin Nasri, dia kitab Rumi pun ada, Arab pun ada tepi. Ajar dia Arabnya. Yang original kan. Yang originnya Arab. Dan yang keduanya terjemahan Melayu dengan tulisan Jawi. Ni terjemahan Melayu dengan tulisan Rumi pula kan. Tapi tak apa, insya-Allah kita dah membuka semua usaha kita, usaha penterjemah, usaha muallif kitab dapat inayah, dapat perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buka dulu nombor kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Dalam kitab Jawi asal tu, wajib menutup itu adalah bila orang berkenaan itu berkuasa menutupnya, iaitu tiap-tiap lelaki dan perempuan, merdeka, hamba, abdi, menutup aurat itu. Pada sebab apa? Musad 55 kot ya? Wajib menutup aurat, lutut, ya, badan, menutup di atas, tutup dan pada sebab apa? Pergang berapa? Tutup pakaian, potongan badan, wajib tutup sampai bawah. Tak ada kan? Tengok tadi ya. Okey. Adapun orang yang tidak berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh menutupkan auratnya, maka wajiblah ia melakukan sembahyangnya dalam keadaan telanjang, dengan tidak wajib ia mengulangi semula sembahyang itu. Gimana? Okey. Orang yang tidak mampu menutup auratnya. Itu tajuk kecil ya, subtopik. Okey. Baca tu kan. Surat Musad 55, penggan yang tajuk kedua. Orang yang tidak mampu menutup auratnya. Adapun orang tidak mampu menutup auratnya, ia wajib solat dengan telanjang dan tidak diwajibkan mengulangi lagi, dan sekalipun mempunyai tutup najis padahal ia tidak mampu mencucinya. Lain hanya kalau dia mencucinya sekalipun waktu terlewat. Jadi itu nak ceritanya apa? Dia kata tetap juga wajib solat, sekalipun dah tak ada langsung pakaian, kan, telanjang boleh solat juga, dah tak mampu, kan. Tapi wallahualam tak ada lah sekarang ni, kan. Kita tengok tuan-tuan kalau kisah Abu Sa'labah kan. Abu Sa'labah tu Abu Sa'labah tu solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat belakang Nabi. Lepas salam Abu Sa'labah terus balik. Kenapa? Nak bagi peluang isinya solat pada waktu. Time untuk solat, masa solat syak, waktu-waktunya. Kan? Pakaiannya satu kongsi dorang. Kan, pakai solatnya. Jadi mungkin ketika itu sampai orang paling susah, paling fakir, paling miskin di Madinah pun dia jaga waktu, sampaikan dia bagi ruang isteri dia untuk solat pada waktunya. Jadi Abu Sa'labah habis solat terus balik, zoom balik untuk tukar sesi sesi isteri pakai kain yang sama untuk solat, kan. Tak adalah solat telanjang kot, kan. Jadi maknanya nak ceritanya apa? Nak ceritanya wajib solat, kan. Sekali pun tak mampu nak cari benda tutup aurat, jadi kita kena solat juga, kan. Ya, tutup lampu, betul. Tutup lampu semua tak nampak, kan. Sebab tu ada kitab lain lah. Kitab lain ni kata apa? Kita solat dalam air, rendam dalam air. Tak ada baju lah ni. Baju habis semua terbakar, pakaian semua dah tak ada. Kita laki-laki duduk aurat pusat. Kita duduk dalam air, pada pusat ke bawah, maka solatlah dalam air. Kan? Sampai itu sekali. Ya? Jadi maknanya wajib solat tu. Tapi memanglah itu kalau tak terbayar lah, ya, macam mana. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang cerita telanjang je lah, kan. Ada di Afrika, kan. Ada di Afrika tu, ialah bukan Islam lah, maksudnya ada lagi orang-orang, bukan orang asli pun, orang Inggeris lah, kan. Maknanya tempat tu memang orang semua telanjang, ya? Memang tak ada pakaian, ya? Jadi bukanlah Islam, maksudnya ada lagi orang yang seperti binatang lah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kan. Kucing mana nak tutup aurat, kan. Mana binatang mana nak fikir aurat pun. Jadi manusia yang tak ada fikir kemaluan, tak rasa malu dengan orang, maka ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, tak malu lah. Sebab apa? Semua orang bogil,
laki, perempuan, anak, cucu, cicit, atuk, tok wan, semua. Allahu Akbar karim. Jadi ada tempat lah tertentu. Baik. Itu maknanya dia kata padahal ia tidak mampu mencucinya. Sekalipun tidak wajib telanjang dan tidak diwajibkan mengulangi, dan sekalipun punya tutup najis, ada tutup tapi bernajis. Ada baju, ada kain tapi bernajis, tak boleh nak buat solat. Padahal ia tidak mampu mencuci, tak boleh cuci keras, melekat kan. Lain hanya kalau dapat cuci sekalipun waktu terlewat. Maknanya kalau dapat cuci sekalipun dah habis waktu, jadi solat juga kan, walaupun tidak tutup aurat kan. Dilema kita ni. Macam mana je? Nak pakai kita Arab ke tak ni? Banyak lagi Tapi macam mana, ikut majoriti lah. Pakaian dalam solat. Pakaian solat apabila hanya mampu menutup aurat, wajib menutupi sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini supaya mengutamakan kubur dubur, walaupun tidak cukup maka kubur sahaja baru dubur. Tengok tu fikah kita kan. Memang tak terbayang lah kita kan. Nak ceritanya spender pun dah cukup lah, kubur baru dubur kan. Nak ceritanya fiqah ni dicerita memang detail sungguh kan. Kalau dia kata kalau tak dapat kedua-duanya kan, kubur depan tutup dulu baru dubur kan. Sebab itu orang kadang-kadang mana-mana pegang tangan tutup maluan depan kan. Cuma tutup aurat. Maknanya ni paling minimum ni. Apabila mampu tutup sebahagian aurat, wajib menutupi sesuai dengan kemampuan dia. Dalam hal ini keutamaan kubur dubur dua-dua. Kalau tak mampu, tak cukup, maka kubur sahaja baru dubur. Maknanya memang pakai sungguhlah, dah tak ada kan. Mungkin tuan-tuan kita bayangkan, na'udzubillah kan, tiba-tiba rumah kita bakar kan, rumah kita bakar kan. Lepas tu kebetulan kita dalam bilik air kan, mandi telasan, baju apa, basahan pun terbakar juga kan. Kita terpaksa keluar dalam telanjang. Nak pakai apa? Tangan kan Nabi Adam tu kan, perjumpaan tu ditutup kan dengan daun-daun kan. Kemudian kalau kita pula mungkin tangan. Maknanya tak boleh tutup dubur, kubur dulu, kemaluan depan tutup dulu kan, untuk jaga bukan untuk solat ni, jaga kita punya aurat kita kan. Dan kalau ia memiliki tutup kain sutera, sutera haram, tak boleh pakai kan. Ia tidak boleh solat dengan telanjang, tetapi biarlah menutup aurat dengan sutera. Nampak? Dah tahu sutera tu haram, tapi dah tak ada apa, itu je ada, kain sutera dia ada, maka pakai untuk solat. Sebab sutera hukumnya mubah, harus dan jika ada kepentingan. Ada satu hadis lain contohnya orang tu apa, sakit gatal, tapi sutera ni boleh mengubat. Sebab sutera tuan-tuan tengok kan, kita tengok dia punya ciptanya sutera ni daripada apa, air liur ulat. Air liur sutera kan. Tuan-tuan ke Beijing, ke China tu memang ada kilang sutera dia. Memang nampak sikit-sikit dah kan. Dia kumpul-kumpul boleh jadi kain, boleh jadi baju, boleh jadi cadar, boleh jadi tudung. Cik je. Bayangkan air liur ulat dia kan. Jadi dia mahal lah. Ada sekali tu, rasa sekali dia punya apa, sebesar ini kain sutranya, bila tarik boleh tutup jadi cadar, katil. Bunyalah hebat lah, maksudnya mahal lah kan, 30,000 harganya, Masya Allah lah kan. Nak ceritanya kalau dah tak ada apa lain, ni kan darurat ni, dah tak lain, dah hanya ada kain sutera je untuk solat, pakai tutup dengan kain sutera kan. Ada satu kisah Sayyidina Ali bertanya Rasulullah SAW, orang pakai ni untuk berubat kan, untuk berubat. Jadi ketika itu Nabi kata pakailah, diharuskan untuk berubat sementara. Jadi lepas saja, maknanya orang tu sakit gatal belakang, sahabat Nabi betul belakang, jadi dipaparkan kain sutera untuk berubat semata-mata
Lepas tu dah buka. Sementara untuk ubat saja. Maknanya tu dalil diharuskan. Kalau darurat, kalau keperluan, kalau untuk ubat. Kan? Ada sten tertentu lah tidak dipakai. Asalnya tidak boleh pakai untuk lelaki. Baik. Jika tidak mempunyai pakaian, maka ia wajib meluburi auratnya dengan lumpur atau dengan yang lain. Solat orang yang memakai pakaian boleh bermakmum kepada orang telanjang. Alamak. Macam lucu tapi inilah kitab fiqh. Maknanya dia ceritanya detail. Kalau tak ada apa, ambil apa-apa lumpur ke ataupun minyak ke apa-apa ke, lumurkan saja. Bahagian yang sebagai usaha kita untuk aurat. Dengan lumurkan dengan kain ataupun tanah bayi, selut. Selut. Sebab itu macam kita tengok rambu kan. Rambu perang tu kan. Dia jatuh. Cerita kartun pula. Maknanya dia jatuh daripada bukit, jatuh ke tempat yang selut kan. Tenggelam dah dia badan dia sampai bukan cerita ni, cerita predator. Ini ustaz hebat ni, ustaz predator nama dia. Kan predator tu. Tengok je. Tengok kan. Sama dulu. Minat jugalah cerita kartun tu kan. Maknanya predator tu tak nampak, makhluk asing tak nampak kan. Dia selut, dia habis satu badan dia. Maknanya ketika itu dia boleh bangun, boleh solat. Maknanya tak perlu pakai telanjang bulat tak apa, tapi ambil selut, ambil tanah tu, tutup pakaian, tutup badan dengan selut dan boleh solat. Nak cerita solat kan. Tengok predator kan dengan apa, Arnold Schwarzenegger. Itulah. Okey, jadi maknanya boleh solat dengan berlumur saja. Dan seorang yang pakaian boleh bermakmum pada orang telanjang. Kalau apa? Mungkin orang telanjang tu fasahahnya lebih bagus. Kan? Mungkin dia bacanya lebih bagus, kan? Tapi tak terbayang macam mana tuan-tuan yang depan. Tapi tak adalah berlaku lah. Ceritanya memang ada satu masa ia dah tak ada apa langsung, boleh dijadikan makmum, jadi imam. Sekalipun akan solat dengan telanjang, tetap tidak diperbolehkan khosbah pakaian orang lain. Apa khosbah ni? Mana khosbah? Ada khosbah lain. Dan jika tidak ada pakaian atau sebahagian misalnya seperti rumput, wajib ia sembahyang dengan melumurkan lumpur ke tubuhnya. Ini lagi senang. Tak apa, sambil kita 2 in 1 lah. Okey. Auratnya dengan apa yang boleh. Dan hendaklah ia didahului menutup kubur dan duburnya. Kubur dahulu kemudian dubur. Janganlah ia sembahyang bertelanjang walhal ada kain sutera. Tadi. Bahkan hendaklah ia sembahyang memakai kain sutera itu. Dah tak ada sutera. Sutera haram, tapi boleh untuk aurat. Kan? Kerana memakai sutera itu dah diharuskan kerana ada hajat. Asalnya haram, tapi harus sebab ada hajat untuk solat. Dan jika ada pakaian atau sebahagian misalnya seperti rumput, wajib ia sembahyang dengan melumurkan lumpur ke tubuhnya. Tadi lah rumput. Rumput boleh kita untuk masuk air, cicah pula kan. Lumur sikit boleh kita jadikan sebagai pakaian, tutup kita punya kemaluan ataupun aurat kita. Hebat kitab ni. Dan orang yang pakaian boleh, yakni sah sembahyang dengan berimamkan orang yang telanjang. Kerana bila cukup syaratnya, orang telanjang itu tidak wajib mengulangi sembahyangnya. Orang telanjang tidak boleh merampas. Orang telanjang tidak boleh merampas pakaian orang lain untuk dipakai waktu sembahyang, sebab diharuskan sembahyang bertelanjang bila ketiadaan pakaian, maka tidak boleh ia merampas. Maknanya orang nak cerita tak boleh dah merampas. Kita kena bagi ruang untuk solat juga, sekalipun dengan
bertelanjang. Tapi kita tak bayanglah kan, apalah salahnya, apalah susahnya makmum bagilah kain pada imam. Betul? Makmum pakailah baju untuk jekan kain. Boleh tak? Boleh kan? Baju jubah ni, kalau saya jubah ni potong dua, bawah ni bagi makmum, atas ni saya jadikan jadi pakaian untuk solat. Boleh. Tuan baju Melayu ni lagi senang kan? Dua tangan ni jadikan dua kaki. Pernah tengok tak? Tengok cerita kartun dulu lah kat TV kan, kat YouTube kan. Dua tangan ni jadikan dua tangan ini adalah keluarnya kaki kita. Ini adalah pinggang kita, boleh pakai. Kreativiti masing-masing. Lepas tu boleh baca balik lah kan. Maksudnya zaman akhir zaman ni pelik-pelik kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan itulah tengok-tengok dalam YouTube kan, pelik-pelik kan? Orang perempuan boleh tukar daripada baju jadi baju seluar. Jadi seluar jadikan baju, potong sikit jadikan baju. Allahu Akbar ya. Akhir zaman yang pelik-pelik jadinya. Dah tak ada rasa malu lah dengan orang. Okey. Sunat bagi orang solat untuk mengenakan pakaian yang paling bagus, berselendang, pakai sepan, baju kurung dan baju toga. Toga memakai talisan, tubuh berserban, komis. Komis ni berjubah lah kan, ataupun seluar, memakai talisan, pakaian yang menyaluti tubuh. Maksudnya seperti memakai kain itu seluar, pakai seluar haji lah kan, pakai jubah lepas pakai seluar. Okey, sebelah ada tambahan sikit. Ada disebutkan dalam hadis, innal arda tastaghfirul musalli bisarawil. Bermula bumi beristighfar kepada orang yang bersembahyang dengan memakai seluar. Kan? Pakai seluar lah. Bumi mengampunkan orang yang pakai seluar kan. Dulu ada kat bunyi kenapa pakai seluar? Supaya tak bergoyang lah si awang tu. Nanti orang kata goyang badan ni 3 kali bergoyang nanti takut batal pula. Jadi nak cerita kemaluan lelaki kalau bergoyang tak mudarat tak mudarat kan. Dia risau juga takut bergoyang 5 kali kan batal solat. Tak itu dah kejadian seperti itu. Cantik dah Allah ciptakan, tak ada mengganggu orang lain kan. Baik, tambahan. Tengok dalamnya Ustaz yang punang pula. Apabila seorang hanya memiliki 2 set pakaian solat, maka satu dipakai dan satu lagi diselendangkan. Bila telah terdapat batas atau sutrah, kalau belum ada sutrah, maka yang selendang itu dipakai alas solat. Demikianlah fatwa guru kami. Maksudnya kalau kita pakai ada 2 baju, satu untuk sutrah, untuk apa? Untuk sutrah ni depan. Tuan-tuan kita sedia maklum kita dalam solat, kalau kita buat solat terbuka, sutrah ni satu batasan. Kita kalau solat di mana-mana, kat depan ni kan letak sesuatu, beg ke tak depan kan, ataupun ada apa kunci ke tak depan. Ni sepadan, ni sutrah. Sutrah ni adalah sepadan antarabangsa kan. Jadi orang tak boleh lalu depan kita. Sebab tu kita letak sejadah. Ataupun kita ni okey lah ni sebab dah ada line kan. Kalau ada serban tu letak depan, itu sutrah. Sutrah ni ialah satu objek yang terletak dekat depan kita. Sebab apa? Nabi pesan, Nabi dah beritahu, siapa yang lalu depan orang solat, maka tidak akan terima untuknya 40 tahun tidak terima oleh Allah Ta'ala amalan kita. 40 tahun. Kata ada 40 hari, ada kata 40 tahun kan. Sebab itu bila orang lalu, Nabi pesan suruh apa? Angkat tangan kan. Ini bukan cerita dekat Mekah ni, di rumah lah keadaan. Allahu Akbar. Orang lalu juga faham. Ini sutrah kita, ini sepadan kita. Salam.
Langgar juga, pang sekali. Taklah, maksudnya inilah sepadan kita. Dalam solat boleh Allahu Akbar, orang lalang. Dia tak faham, tak baca hadis. Kan? Nabi melarang lalu depan orang solat. Kan? Dosanya 40 hari. Waqila 40 tahun. Lalu depan orang solat. Sebab tu orang lalu depan solat, kita angkat tangan. Oh, no entry. Tak lalu. Kan? Jadi itu. Sebab itu kalau tak taruh sutra, tak letak apa-apa objek depan, banyak orang akan tak pasal kita solat. Kan? Tapi kalau kat Mekah tu kena lompat je lah kan. Dalam sujud pun dia kangkang selamba jack je. Lompat dah. Dah tak ada tempat kan. Sempit. Jangan kita sampai tersenggol dan sampai terubah kita punya kiblat badan. Itu je jaga. Kan? Zahmah sangat. Terlalu padat sangat. Tuan bayangkan satu hari saya solat ni bukan di Mekah lah, di Mesir, di Iskandaria kan. Dia tu bekam waliullah sana. Dia memang padat sungguh. Allahu Akbar. Macam ni siapa? Ni semua remuk ni semua geng-geng rapat, tak dapat. Allah. Nak macam ni tak boleh. Memang padat masa macam ni. Orang semua padat. Lepas tu sujud, rukuk pun celah kangkang Arab lah. Arab. Sujud dekat celah orang sujud ni, kaki dua ni, kepala sini lagi. Celah kangkang Arab, sujud kepala kaki dua ni, kita kepala kat tengah kali. Faham tak? Ni kaki Arab, kita sujud lagi sejelah dia. Kan? Maknanya memang antara depan belakang memang tak lepas. Kan? Padat sungguh. Jadi itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terlalu padat kan. Tapi dalam Islam Nabi ajarkan kita, kalau kita solat sebaik-baiknya kita letak sutra. Sutra apa? Ada benda, ada kursi ataupun ada seban ke ataupun ada apa-apa letak depan kita. Nak ceritanya kita tengah solat. Ini no way kan? Ini bukan highway. Tak boleh lalu depan solat. Berdosa kan. Lalu juga alam kan. Nanti salam pula. Waalaikumsalam kan. Tak mengaji tu kan. Itulah cerita dia kan. Pernah jadi aja. Pernah jadi tak? Pernah jadi gitu tak? Tak pernah lagi kan. Tak, kadang-kadang kita bagi lalu je. Lagilah kalau kita kat Mekah tak boleh buat apa. Memang itulah. Lagilah orang semangat dia sembahyang depan Kaabah tu. Kan, depan Kaabah. Makin hari makin dekat dengan Kaabah. Orang tengah solat masih tawaf lagi. Kan? Kalau kita pada kita tahan patah tangan nanti. Kan? Sebab orang akan lalu juga, orang akan tawaf juga. Kita buat saf kan. Nak solat kan, masa solat lah. Kan? Jadi itu nak cerita ni kita ada sutrah tu kan. Baik. Terusnya menutup aurat di luar solat. Di luar solat pula. Penutupan seperti di atas diwajibkan pula di luar solat, sekalipun memakai pakaian majlis, najis atau sutera, bila adanya hanya itu saja, sekalipun di tempat suci. Jadi maknanya tempat pakaian untuk solat, aurat untuk solat, itulah juga aurat untuk di luar. Tak ada beza. Tetap aurat. Jadi kita kena jagalah kan. Sebab itu tuan-tuan, makruh kita bogil ketika mandi kan. Sebab itu tempat malaikat nampak kan. Tutuplah kan. Hanya sahaja di tempat sepi seperti ini yang wajib bagi lelaki menutup kubur dubur. Sang lelaki menutup anggota badan mulai pusat hingga lutut. Jadi maknanya kalau kita bersorangan, boleh tutup lah. Pakai tutup kubur dan dubur, pakai spender je kan. Tapi kalau dia dah di luar kan, kalau kita seorang-seorang kat bilik, seorang tutup kat seorang, kita boleh tutup kubur dan dubur. Itulah fiqahnya.
tasawufnya jatuhlah kan. Kita jaga. Seperti Allah Ta'ala tak ada, seperti Allah tak tengok, seperti Allah tak nampak kita apa kita buat. Ya? Jadi kita kena ingatlah Allah Ta'ala akan melihat pada setiap apa yang kita buat. Jadi kita tutuplah. Hatta bersama isteri pun tuan-tuan, jimat ke kena cari selimut tutup kan. Jadi sebab apa? Benda ibadah. Ibadah pun kena buat betul-betul. Diperbolehkan membuka aurat di tempat sepi sekalipun masjid hanya untuk keperluan kecil. Diperbolehkan membuka aurat di tempat sepi sekalipun masjid hanya untuk keperluan kecil. Umpama pendinginan badan, sejukkan badan, menjaga pakaian dari kotoran dan debu di waktu menyapu sampah dan mandi atau sejenisnya. Ya. Jadi maksudnya itu dibolehkanlah kalau seorang-seorang kan bilik air, bolehlah buka kan keperluan. Ataupun kita buka angkat jubah. Sebab apa? Takut lantai kotor. Ataupun tandas yang tak berjaga. Tandas tak bersih langsung kan. Jadi kita terpaksa buka aurat. Di sekolah saya dulu lama di Laksamana sekolah sepetang kan. Setiap tahun banjir, tenggelam penuh lah kan. Maknanya kalau nak pergi daripada jalan nak pergi sekolah tu terpaksa buka aurat. Perempuan lah laki-laki kan lebih atas lutut kan. Perempuan tak apalah, dibasah sambul lah kan. Tapi yang menggatai mereka terbuka juga kan. Laki-laki ni kadang-kadang basah tu sampai atas lutut, basah buka kan. Sedangkan aurat kita tutup sampai ke pusat kan. Jadi maknanya ada sesekali tu terlanggar juga kan. Jadi kalau dalam kitab fiqh kata, kalau misalnya nak dinginkan keadaan, nak sejukkan badan dalam tempat sepi, bilik sendiri seorang-seorang, itu dibenarkan, dibolehkan dalam pandangan ilmu fiqh kan. Dalam ilmu tasawuf jatuhlah kan maruah kita okey. Baik, syarat solat yang keempat. Sikit lagi saya nak ambil sikitlah kitab ni. Baca sikit. Dan disunatkan bagi orang sembahyang itu memakai pakaian yang secantiknya. Hendaklah ia memakai pakaian yang menyaluti tubuhnya, berserban, berkomis dan seluar. Ada sebut dalam hadis, innallaha tastaghfir musalli bisarawil. Bumi beristighfar kepada orang yang solat sembahyang dengan memakai seluar tambahan. Dan makruh lelaki sembahyang keadaan menutup muka, dan perempuan menutup muka memakai niqab. Kita letak pakai ni lah, punya makruh. Asal itulah pakai mask kan. Itu hukum asal ni. Tapi sekarang ni sebab kita keadaan darurat, keadaan negara, yang suruh negara, kita pakailah kan. Ini hukum asal kalau tak ada apa kan. Sama juga yang saya sebutkan yang lepas, apa tu, kita solat, anggota wudu, anggota sujud, dahi, dua tangan, dua lutut dan dua anak ibu jari kaki, 7. Tiba-tiba dengan sengaja kita menutup dahi dengan serban. Serban tu pula serban yang mendatang, maksudnya asal tak ada, kita adakan serban tu. Jadi kalau kitab rukunan Syekh Asad Al-Banjari, maka tidak sah solat kita. Sebab apa? Sebab tertutup anggota sujud kita kan? Sebab dia mendatang, benda baru, benda yang mendatang sengaja kan. Sama juga macam saya cerita yang lepas, macam perempuan tanya kan, macam mana pula dia nak letak tangan kan, dia letak anggota tangan ni tertutup dengan telekung kan. Muka okey, dahi okey, tapi tangan ni, dan juga kita baca yang lepas ni, ibu jari kaki dia tutup dengan telekung. Ya, itu tak apa. Sebab tu itu betul-betul adalah benda yang sedia ada, yang sedia ada, yang dipakai kecuali yang benda mendatang
tiba-tiba ada kan, tu tak boleh lah kan. Sebab dia anggota sujud kita. Baik, melainkan bila perempuan itu sembahyang dengan adanya lelaki ajnabi, tidak tersekat daripada melihat kepada perempuan itu, maka tidak boleh perempuan itu mengangkat tutup mukanya itu. Tak boleh lah. Maknanya biar tutup ajanib ni dalam mazhab Hanafi tutup wajib. Wa yakrahu an yusalli rajulu mutalasiman wal mar'atu muntaqaban illa an takuna bi hadrati ajnabi la yahtarizu an nazarihi laha rafu niqab. Dan kitab i'anah. Dan bila seorang itu ada mempunyai dua pakaian, baru ada. Hendaklah ia memakai yang satu dan satu lagi dijadikan selendang kat tepi. Kalau di situ sudah ada sutrah. Sutrah ni penghalang kat depan, tanda. Dan tidak, yakni di mana tidak ada sutrah, hendaklah ia jadikan pakaian kain yang di satu lagi itu sebagai tempat sembahyang, yakni ia sembahyang atasnya sebagai sejadah. Jadi boleh kita jadikan sutrah ataupun jadikan sejadah. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh kami Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cabang. Ni yang keempat dah, semua dari solat ni. Saya baca sikitlah ya. Tuan-tuan dengarlah. Kita tambah sikit. Wajib menutup aurat seperti ini di luar daripada sembahyang juga, walaupun dengan pakaian yang jenis atau yang najis ataupun sutera. Kalau ia tidak didapati yang lain daripada, yakni tidak ada pakaian yang tidak bernajis atau tidak ada yang lain daripada sutera, hingga waktu sembahyang diri seorang diri sekalipun, sehingga waktu berseorang diri sekalipun. Hanya yang wajib di dalam masa berseorangan diri ialah menutup kubul dan dubur bagi lelaki. Maknanya kita bila seorangan di tempat sunyi ataupun di bilik air, kita minimumnya ialah kita pakai spender lah. Sebab tu maksudnya apa? Tutup kubul dan dubur kan. Jadi kalau pakai lebih baik, lebih bagus kan. Sebab apa? Allah, malaikat nampak kita, tak ada berpisah kan. Hatta zikrullah pun jangan sebut la ilaha illallah ketiga buang air besar, tapi dalam hati. Istighfar ketika buang air besar dalam hati, tidak berlafaz. Kalau berlafaz jadi hukumnya haram pula kan. Itu nak ceritanya adab dengan zikrullah kan. Tiba-tiba kita terang-terang naik jantung kan, atau berdarah tinggi, meninggal kan. Jadi apa nak buat? Tak sempat mengucap, tak sempat buat apa kan. Jadi maknanya hati zikrullah terus, cuma dalam hati saja kan. Dan yang lain daripada lelaki menutup antara pusat dan lutut dan harus membuka aurat bila seorang itu seorang diri walaupun di dalam masjid. Misalnya dalam waktu-waktu yang masjid itu lengang, tidak ada orang di dalamnya bagi hajat yang sekurang-kurangnya, seperti kerana bersujud-sujud badan. Kita seorang bilik ni kan, panas, pasang kipas, buka lah baju. Dibolehkan, diharuskan, dibenarkan. Badan atau kena menjaga pakaian daripada terkena kekotoran, angkat sikit kaki, atau dibuka ketika menyapu rumah, atau seperti tidak ketika mandi. Boleh melihat pada aurat sendiri di luar daripada sembahyang, tapi makruh, melainkan kerana suatu hajat. Melihat aurat sendiri dalam sembahyang itu tidak dibolehkan. Kalau melihat aurat sendiri dalam sembahyang tidak dibolehkan. Kalau melihat aurat sendiri dalam sembahyang melalui leher baju komis, batallah sembahyangnya. Maknanya kalau melihat aurat sendiri dalam sembahyang melalui leher baju komis, batallah sembahyangnya. Mana kan? Ni adakah kita pakai jubah tak pakai kain, tak pakai spender? Buka ni tengok. Boleh tak? Jadi tak? Ayat kerekah terbayang macam mana? Bayangkan ni kalau kau tak pakai apa lah bawah kan, tak pakai apa, pakai jubah saja,
Kan? Yang tadi tak ada kan? Tak terbayang Dia kata ikut leher lah. Leher tengok aurat sendiri. Kan? Maka batal lah main. Mungkin pergerakan lebihan kan? Lebih bergerak kan? Tapi kalau kiblat rasa tak lagi. Sebab kiblat dada kita ni tak boleh macam ni, tak boleh kering kiblat. Sebab tu dalam kita solat berjemaah di mana-mana, di masjid Haram ke Masjid Nabawi kan, tiba-tiba kan kita sengaja, kalau tak sengaja tu lain, tiba-tiba orang langgar-langgar tersenggol, itu tersenggol, terkena orang Arab badan besar laju langgar kita, terlari kiblat kan, tak batal solat, betulkan balik. Itu je. Jangan lari kiblat tu biar je. Kan, tak boleh kan. Itu tersenggol, terlanggar. Kan, Arab cepat nak balik, ambil slipper takut hilang, langgar kita terlari. Sebab tu kiblat badan ialah dada kita. Jangan lari pada kiblat. Kan? Kepala boleh lagi. Kan, kepala kalau besar kata Allahu Akbar, boleh gitu. Oi, apa tu? Kan, tak batal lagi. Tapi kalau hoi itu batal lah kan. Maksudnya kepala, muka boleh lagi berpindah arah lain. Boleh tengok jam, Allahu Akbar, tengok selain depan ni tengok zikir apa, peringatan tazkirah dekat skrin kan. Boleh. Cuma kita sayanglah khusyuk lah tak ada kan. Sebabnya kita membaca, mulut membaca, hati tak ke mana-mana. Itu kena kepung balik. Kepung balik ya. Kita hadirkan dalam solat kita kan. Jadi itu kita cara solat kena yang betul lah kan. Jadi hari ni baru jumpa lah cerita-cerita aurat sendiri kan. Aurat sendiri. Kita bayangkan dalam kita hidup ini, maknanya tak ada lari dalam hukum fiqh. Sebesar kita berumah tangga, berkahwin, bersuami, beristeri, anak pidak ramai kan, rupanya ada lagi isu, ada lagi perkara yang dibahaskan dalam kita hidup seorang-seorang, dalam bilik mandi, dalam rumah seorang-seorang, dalam gelap, dalam ketika tak ada pakaian langsung, nak solat tak? Solat juga kan. Ni dalam tadi sebut apa, kalau misalkan tak ada pakaian langsung, nak tutup aurat, pastikan kubul wa dubur, tutup dulu. Nak cerita ringkasnya, spender, selesai masalah kan. Kalau tak ada, dua-dua tak cukup, spender tak ada apa, tak ada, tutup kubul, kemaluan depan dulu. Fiqh punya perbahasan detail kan. Sebab itu saya dulu khusus untuk mendapat pekta kan, bimbel haji ni, isu-isu darah perempuan lah kan. Darah perempuan ni, kalau soalan tu 10 soalan, yang laki-laki ni perempuan pun sama, 2-3 je lulus, lain semua pening kepala. Kena kata, kalau misal kata hari turun darah apa, berat, nipis, lembut semua, lepas tu colornya pula hitam apa, merah kehitaman, lepas tu kelabu, lepas tu kuning, lepas tu putih kan. Bertarikh pula, kalau perempuan datang bulan selama hari ke-7, hari ke-8, 9 tidak ada, dah kering, lepas tu hari ke-10 datang pula, nak solat tak solat? Soalan buat haid nifas ni, Allahu Akbar. Banyak yang yalah, kita bukanlah kita punya benda, tapi hukum fiqh. Dia banyak detail persoalan dalam hukum fiqh. Jadi itulah. Jadi maksudnya tuan-tuan, fiqh ni kan, innallaha la yastahi bil haqq kan. Allah ambil sebab apa? Nabi kata Allah Ta'ala tidak malu dan perkara kebenaran. Jadi maknanya dalam fiqh ini, dalam isu-isu bersama, berkeluarga, sampai isu-isu peribadi, personally lah, maksudnya kita punya sendirian berhad pun Islam mengatur kan. Melihat aurat sendiri dalam sembahyang tidak dibolehkan kan. Kalau melihat aurat sendiri dalam sembahyang melalui leher,
melalui leher, aurat kita bawah saja. Kan? Melalui leher, baju komis, baju jubah, batallah solatnya. Ya? Ini ayat dia. Boleh bahas balik ni, boleh bincang balik macam mana rupanya. Macam rupa. Tapi saya bayangkan tu lah, maksudnya kita sebelum masuk buka butang ni, celuk tengok apa jadi kat bawah tu, kan, maka batallah solatnya. Makin kita banyak pergerakan lah, banyak pergerakan. Jadi sebab tu tidak membatalkan solat kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita jumpalah pada bulan depan. Tajuk baru kenaan syarat keempat, mengetahui solat. Sebab ni sesuai lah tajuk baru kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan boleh kan? Boleh bang, kita sambil lah. Kita ambil kitab Rumi, sambil jenguk lah kitab Jawi ni. Sayang juga kan. Tak apa, kita don't worry, be happy. Tak ada periksa, tak ada ujian. Kan, baca je insya-Allah. Maknanya kita dapat ilmu di situ. Banyak ilmu baru kita pelajari hari ni ya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita bertemu di lain masa pada bulan depan. Moga-moga panjang umur, murah rezeki, dan kita diberi kekuatan untuk beramal, dan juga moga segala kita, segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah faqina fi din wa ta'wil wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maulana na'am fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Illa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.